Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. InsyaAllah pada kali ini saya akan berikan maklum balas tentang soalan ulang kaji penguasaan dan kefahaman kursus Islam Sekularism dan Orientalis yang dulu dikenali kod ini dengan PM1033. Soalan yang pertama, huraikan konsep tauhid dan bagaimanakah ia mendorong kepada usaha dakwah. Kita sedia maklum bahawa tauhid ini merupakan satu konsep yang penting dalam agama kita, menjurus kepada mengimani dan meyakini bahawa hanyalah Allah Ta'ala sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan yang wajib kita percayai. Dengan kata lain, akhirnya ia membentuk suatu kefahaman bahawa Islamlah satu-satunya agama yang betul. Kerana agama Islamlah agama yang menjurus kepada tauhid, dan agama Islamlah agama yang meyakini Allah Ta'ala lah satu-satunya sebagai Tuhan. Manakala agama-agama yang lain merupakan agama yang menyeleweng, kerana agama lain ini tidak meletakkan tauhid ataupun tidak meletakkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama ada melakukan syirik ataupun menafikan keesaan Allah Taala ataupun juga tidak bertuhan. Malahan di kalangan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan dan mencari Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, daripada agama kita, semua kefahaman-kefahaman yang tidak berteraskan kepada tauhid ini merupakan kefahaman yang sesat dan jauh daripada kebenaran. Oleh itu, bagi kita yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala ini, perkara yang sesat, perkara yang tak betul ini perlu untuk dibetulkan. Perlu untuk diajak supaya mereka semua beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesesatan itu akan menyebabkan mereka menyesal di akhirat nanti. Kesesatan itu menyebabkan mereka akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, dan inilah suatu dorongan, satu motivasi yang kuat untuk kita mengajak mereka beriman, dan itulah yang dinamakan dengan usaha dakwah. Dengan kata lain, usaha dakwah ini bermula dengan tauhid. Orang yang mempunyai keyakinan yang tinggi dalam aspek tauhid ini akan mengusahakan dakwah, kerana dia meyakini bahawa selain daripada Islam, semuanya salah. Selain daripada Islam, semuanya akan membawa kepada kesesatan. Oleh sebab itu, dia berusaha untuk menyelamatkan mereka semua supaya mereka semua akan hidupnya selamat di dunia dan di akhirat. Inilah terletaknya hubungan dan kaitan antara tauhid dan dakwah. Orang yang mempunyai tauhid ni yang kuat, keyakinan yang kuat dalam tauhidnya, akan mengusahakan dakwah dengan sesungguhnya, maknanya dengan penuh kesungguhan, kerana keyakinannya kepada tauhid. Manakala orang yang belajar tauhid tinggi, belajar tinggilah tauhidnya, tetapi tidak mengusahakan dakwah, barangkali konsep dan kefahamannya tentang hubungan antara tauhid dan dakwah itu tidak begitu kemas, yang menyebabkan mungkin dia hanya menumpukan aspek tauhid, belajar, dia yakin tentang Tuhan, dan apabila dia melihat agama orang bukan Islam, tempat ibadat orang bukan Islam, tiada apa-apa perasaan yang wujud dalam hatinya, sedangkan bagi orang Islam itu adalah satu kesalahan yang cukup besar, kerana kesalahan yang melibatkan aspek tauhid. Maka dia berusaha menyampaikan mesej Islam yang baik kepada mereka tanpa memaksa mereka, kerana tidak mungkin dapat untuk kita nak memaksa orang menerima
secara rela hati sekiranya berlaku paksaan sebagaimana yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, la ikraha fiddin. Yang kedua, bagaimanakah penyimpangan tauhid boleh membawa kepada fahaman sekularisme? Tauhid ni bererti satu sifat ataupun satu keyakinan yang kita memusatkan semua hidup kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tauhid. Sebab itu tauhid ini membawa erti mensatukan. Dengan kata lain, seluruh hidup kita sebagaimana yang kita sebut dalam solat kita, dalam doa iftitah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya kita pusatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua amalan kita, tindakan kita, semuanya mesti ikut dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita taat dan patuh kepada Allah, bererti kita tidak akan menjadikan, tidak akan meletakkan walaupun sepicing pun, walaupun satu perkara pun yang bercanggah dengan tuntutan agama dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mula tidak mengikut perintah agama, kita mula jauh daripada agama, di situlah kita mula berpisah. Kita mula berpisah. Bermula daripada sikit pisahan itu sehinggalah pisahan yang berlaku ataupun pisahan yang besar sehingga mungkin kita terkeluar daripada agama, na'udzubillah. Jadi penyimpangan tauhid ini apabila manusia mula tidak merasa tidak terikat dengan agama, mula ikut buat apa sahaja dalam tindakannya. Bermula daripada tauhid ini, concern dia tentang pemikiran. Apabila dia rasa tak terikat dengan agama, tak nak ikut agama, maka dia mula berpisah. Bila tindakannya berpisah, tindakan itulah yang membawa kepada sekularisme, iaitu tidak merasa terikat dengan agama. Bila tak terasa terikat dengan agama, berlakulah pemisahan. Dia berpisah, kan? Sama ada berpisah ataupun memisahkan. Kalau memisahkan tu dia memang langsung dengan tindakan yang sengaja, kan? Berpisah mungkin kadang-kadang berlaku tak sengaja sebab kefahamannya yang salah ataupun kefahamannya yang tak betul tentang tauhid. Ringkasnya, tauhid mengajak dan mengikat kita. Mengikat dari sudut pemikiran, mengikat dari sudut tindakan, mengikat dari sudut amal, dari sudut sikap kita, semuanya kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita tidak mengikat semua tindakan kita dengan Allah, dia akan kita berpisah. Bila berpisah, dan itulah mula berputiknya sekularisme. Bermula daripada sekularisme yang kecil sehinggalah sekularisme sehingga kepada tahap menolak agama. Yang ketiga, mestilah sekular menolak agama. Rentetan daripada soalan yang kedua, sekularisme ni tidak mestinya menolak agama. Tak semestinya membenci agama ataupun memerangi agama. Ada sekularisme tapi dia tak benci agama. Dia sekular, kan? Dia contohnya dia semayang, tapi dia tak menutup aurat, kan? Ini berpisahlah dia daripada agama dari sudut menutup aurat. Dia semayang tapi buat kerja-kerja yang bercanggah dengan agama dalam aspek yang lain. Dia berzina ataupun dia mencuri ataupun dia terlibat dengan riba, kan? Semayang, kan? Tapi maknanya dia satu sudut dia terima, satu sudut dia tak terima. Yang ini tak wajar untuk berlaku dalam agama. Kerana dalam agama ini tak boleh kita memilih-milih. Pilih yang ni, kemudian tak pilih mana, boleh. Sebablah agama ini perlu untuk mengikat seluruh tindakan kita. Bila kita mengikat seluruh tindakan kita, ini bererti kita menjadi seorang yang beragama. Bila kita mula milih-milih, jadi apa ertinya agama? Sedangkan agama, sifat agama ialah mengikat. Jadi orang yang memilih-milih ini, sama ada dia berpilih-pilih ataupun dia tak kisah. Dia tak kisah, dia ikut dan je. Dan ini bermula kepada tahap sekularisme. Adapun orang yang menolak agama secara jelas, orang yang membenci agama, orang yang memeri agama, of course ini adalah sekularisme tahap yang tertinggi. Kerana sekularisme ini dia bermula daripada tahap tak berapa kisah kepada agama yang boleh membawa kepada fasik dan akhirnya boleh membawa kepada kufur apabila dia menolak dan membenci agama ataupun dia
memerangi agama. Ya. Yang ketiga. Yang keempat, okey, masuk dimensi yang lain pula. Kenapakah pemahaman sesuatu objek fizikal tidak cukup hanya dengan melalui sains, tapi juga mesti dengan falsafah sains. Sesuatu perkara objek fizikal ini, seperti mana telefon bimbit ataupun komputer yang depan saya ni, kan, walaupun boleh dikaji menerusi sains secara fizikalnya, tetapi kewujudan komputer ini memerlukan kepada keyakinan kita kepada akidah. Siapakah yang mencipta? Bagaimanakah sistem ini? Walaupun sains mengkaji sistem, tetapi sistem itu dicipta oleh Allah. Bila sistem itu dicipta oleh Allah, benda ini tidak dapat dikaji, diterokai melalui sains. Sebagai contoh, apabila berlakunya graviti, kan? Graviti ini apabila kita melepaskan satu-satu objek, dia akan jatuh dengan cepat. Bila jatuh dengan cepat, persoalan yang timbul, kenapa dia jatuh dengan cepat? Aspek sains hanya mengkaji dari sudut jatuh itu, lepas jatuh. Itu mungkin dikaji dalam sains. Tetapi persoalannya, kenapa dia jatuh? Kenapa dia tidak mengapung? Siapakah yang mencipta dan menjadikan apungan ataupun kejatuhan itu? Kerana tidak mungkin sesuatu itu berlaku dengan sendiri, tetapi dia mesti ada pencipta. Mengaku ataupun mengkaji tentang ciptaan, mengkaji tentang pencipta, dan juga pencipta kepada sistem itu sendiri. Ini kajian yang tidak dapat untuk dibuat melalui sains, kerana sains ini dia punya skop sains ini ialah kepada benda nampak dan boleh di-verify, boleh dikaji, boleh disahkan, boleh dilihat, boleh diketahui prosesnya. Tetapi perkara ini mungkin tidak dapat berlaku dalam aspek ketuhanan. Macam mana kita nak melihat Tuhan? Macam mana kita nak membuktikan secara fizikal, secara empirikal tentang Tuhan? Kerana Tuhan ini tidak dapat dilihat oleh manusia, tetapi diakui kewujudannya. Dalam kajian dalam aspek perkara yang tak nampak ini, yang kita namakannya sebagai falsafah sains. Dalam Islam, falsafah sains ini dibentuk dalam ilmu tauhid, kerana ilmu tauhid adalah ilmu yang meluruskan dalam aspek keyakinan untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga untuk memahami aspek metafizik ataupun alam ghaib yang tidak dapat untuk dikaji menerusi cara sains, tetapi menerusi falsafah sains. Falsafah ni lah benda yang dipikirkan oleh manusia. Bila benda yang difikirkan oleh manusia, maka dia berlaku relatif. Yang si A mungkin berfikir yang ni, si B berfikir yang ni, si C berfikir yang ni. Jadi untuk menyelaraskan perkara tadi, turunlah wahyu. Supaya aspek berfikir ini berteraskan kepada satu aspek sahaja. Satu keyakinan sahaja. Contohnya, kau nak kaji tentang perkara tak nampak, tak apa. Tetapi mengkaji perkara yang tak nampak itu mestilah berteraskan kepada prinsip Allah Ta'ala ada dan Allah Ta'ala yang menciptakan. Jadi inilah yang menjadi teras dalam falsafah sains. Okay. Yang kelima, jadi menjadi teras dalam falsafah sains Islam. Falsafah sains barat ni diikut pada dia lah. Kan? Itu pulang ikut dia lah. Yang kelima, perbezaan antara sains dan teknologi. Sains ini mengkaji fundamental tentang satu-satu perkara. Mengkaji tentang tentang alam, mengkaji tentang sains tabi'i. Dan daripada situ, kajian-kajian bersifat nature, kajian-kajian tentang nature akan menghasilkan teori-teori yang tertentu. Daripada teori-teori ini, maka manusia mencipta alat, mencipta kemudahan berdasarkan kepada kemampuan, berdasarkan kepada sains tadi. Teori-teori sains ni mengkaji aplikasi supaya dapat memudahkan kehidupan manusia. Sebab itu teknologi ini disebut sebagai sains gunaan. Sains kita nak menggunakan bagaimana. Jadi sains ni sains tulen. Teknologi sains gunaan. Sains juga. Maknanya dia lebih bersifat aplikasi. Jadi keinginan manusia ini merangsang kepada penciptaan teknologi.
Kerana penciptaan teknologi ini terhasil daripada keinginan manusia untuk hidup secara apa kita kata, untuk hidup dengan lebih mudah. Apabila manusia ingin hidup dengan lebih selesa, maka manusia berfikir alat-alat yang boleh untuk memudahkan kehidupannya. Alat-alat itu yang kita namakan sebagai teknologi, iaitu alat ataupun aplikasi yang boleh untuk memudahkan kehidupan manusia. Macam mana? Bermula daripada keinginan. Keinginan manusia nak rehat, keinginan manusia nak kepada sejuk. Dalam keadaan lain, keinginan manusia nak kepada panas sebab berada di negara sejuk. Ataupun tempat kita ni panas, kita nak kepada aircon. Kita nak kepada cepat, kita nak kepada laju, kita nak kepada macam-macam lah. Keselesaan yang kita perlukan, keselesaan itu kita akan fikir. Fikir daripada mana? Fikir daripada sains, teori-teori sains. Bila kita fikir, kita pasang, kita ukur, kita buat satu inovasi, akhirnya melahirkan teknologi yang digunakan oleh manusia. Yang keenam, alam tabi'i ini bergerak dalam sistem dan aturannya yang tersendiri secara teratur, seperti tarikan graviti dan peredaran bumi. Adakah keaturan ini membawa kepercayaan alam ini kekal selama-lamanya? Okey. Memang Allah Ta'ala menjadikan alam ini menerusi aturannya yang tersendiri. Seperti tarikan graviti, bumi bergerak daripada timur ke barat, terbit daripada timur, kemudian turun ataupun terbenam di barat. Ini aturannya. Aturan ini walau bagaimanapun tertakluk dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tertakluk dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tertakluk macam mana? Tertakluk mungkin bukan mungkin lagi. Allah Taala berkuasa untuk interrupt, untuk mengganggu perkara ini. Mungkin akhirnya sebagai contoh yang kita lihat, api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tak terbakar. Mungkin sebagai contoh yang lain dalam Nabi Musa alaihissalam, boleh pula laut terbelah. Macam mana boleh laut terbelah dan dia boleh menyeberang laut tadi dan tenggelamnya Fir'aun? Macam mana benda ni boleh berlaku? Ini bermakna Allah Ta'ala berkuasa untuk interrupt, untuk mengganggu sistem ini. Namun atas hikmah Allah Ta'ala membiarkan alam ini bergerak dalam sistem yang tersendiri, dan Allah Ta'ala akan menggunakan sifat qudrat dan iradahnya untuk interrupt, dan satu masa nanti kan keteraturan ini akan terganggu. Sebagai contoh, akan terganggu dengan berlakunya kiamat. Bila berlakunya kiamat, kan habis, bumi pun dah tak beredar mengikut sistem, akan hancur, tak ada graviti dah lagi. Semua ni maknanya kan apa yang dianjurkan oleh sains ini, yang dikaji kan, sains ini mengkaji benda-benda yang telah lalu. Adapun benda yang akan datang, wallahu alam, sains hanya boleh membuat andaian, tetapi untuk nak pastikan benda ini berlaku pada masa akan datang, itu bukan kerja sains, tapi dia berusahalah. Semuanya dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, kuasa Allah Ta'ala akan mengatasi kuasa manusia, walaupun alam ini berjalan mengikut aturannya, tapi kuasa Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Ada yang beriman dengan sistem ini kan, dan aturan ini seolah-olah boleh membawa kepada kepercayaan bahawa alam ini kekal. Ini cukup bahaya kan. Ini sistem ni, orang yang berpegang dengan sistem, berpegang dengan aturan, dia telah buat sistem, buat apa kan. Jadi dia punya masalahnya ialah tentang keyakinan qada, tentang keyakinan sifat qidam dan baqa Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia akan masalah dengan perkara berkenaan, kerana dia lebih meyakini sistem dan tidak meyakini keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kekalnya Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan sistem yang dicipta oleh manusia. Yang ketujuh, kenapa Barat menggunakan ataupun menerima konsep evolusi Darwinism dalam sains? Barat menerima konsep evolusi dalam sains ini kerana Barat meletakkan bahawa sains ini seharusnya menjadi bukti kepada ketuhanan. Apabila dalam aspek Tuhan ni tidak dapat
diwujudkan sebarang bukti. Tak ada bukti tentang Tuhan. Tak ada bukti tentang kewujudan Tuhan. Bila tak ada bukti tentang kewujudan Tuhan ni, bukti secara empirical yang nampak, boleh dikaji, boleh diuji, maka sains barat mempunyai satu kekurangan yang besar untuk untuk memahami tentang konsep ketuhanan. Mereka nak berpegang kepada kitab. Mereka kata kitab ni wahyu. Kan, metodologi mereka tak sama, tak boleh. Dan dari sudut wahyu, kitab Bible itu sendiri pun bercanggah-canggah antara satu sama lain. Kan, dan mereka mempunyai mazhab mereka yang tersendiri. Orang Barat, orang Yahudi lain, orang Kristian lain, orang yang tak beragama lain. Kan. Jadi mereka nak mengelakkan daripada perbalahan dari sudut ketuhanan ini, mereka menerima konsep evolusi, di mana konsep evolusi ini satu konsep yang beriman dengan alam ini jadi dengan sendiri. Mereka cuba membuktikan dan mendapatkan bukti daripada fosil-fosil, daripada tinggalan-tinggalan sejarah yang lama-lama dengan adanya fosil lah, kan, tulang-tulang yang binatang-binatang ataupun yang berupa dengan berupa manusia yang mereka korek, yang mereka jumpa, sebagai contoh Perak Man yang berada di Perak di negara kita ini, dengan mengatakan bahawa telah wujudnya manusia dan berkembangnya menerusi, dan mereka cuba fahamnya menerusi evolusi. Jadi teori evolusi ini merupakan satu jalan keluar yang terdapat dalam sains barat untuk nak menjawab persoalan siapakah Tuhan dan bilakah Tuhan. Jadi teori ini merupakan satu teori, kan, yang mereka cuba perkenalkan bagi menampung kelompangan mereka, kerana mereka tak mahu untuk mengakui Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagi kita orang Islam, kita dah ada Quran, dan dia gabung dengan sains, so lengkap melengkapi antara satu sama lain. Tak perlu nak pergi Darwinism, nak pergi evolusi, mereka tak perlu lagi. Kemudian perubatan di hospital. Perubatan di hospital ini adalah satu perubatan Islam. Perubatan ruqyah, perubatan Islam. Ruqyah metodologinya wahyu. Perubatan di hospital metodologinya adalah logik, akal. Metodologi adalah sains. Kan? Kedua-dua logik, akal, sains, wahyu, termasuklah wahyu, semua ini merupakan pendekatan yang boleh digunakan untuk kita mengubati manusia. Apabila kita menggunakan perubatan sama menerusi wahyu atau menerusi sains atau menerusi logik, kan, yang semua itu tidak bercanggah dengan prinsip asas dalam wahyu, yang logik pun tidak bercanggah, yang sains tak bercanggah, maka dipersilakan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau dalam perubatan di hospital menerusi empirical, menerusi sains, kan, buat uji kaji ni sains lah, kan, dan uji kaji ini tidak bercanggah dengan Islam, buatlah uji kaji, tetapi meyakini yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia diterima sebagai salah satu daripada perubatan Islam. Ini yang kita perlu faham dalam konsep perubatan di hospital. Termasuklah mungkin perubatan menerusi logik. Kan, ada orang mesti logik dia buat fikir logik. Sekiranya logik tadi berjaya dibuktikan, dia kata kau ni sakit, maka dia membuat satu andaian, membuat satu logik yang sekiranya logik itu yang tak bercanggah dengan Islam, tak bercanggah dengan sains, sebab logik ni dia sifatnya relatif lah. Orang fikir begini, ni fikir begini, ni fikir begini, dan kita tak mahu juga logik ni mendakwa benda-benda yang bukan-bukan, yang tak berjejak di alam yang nyata. Tapi sekiranya berjaya dan boleh dibuktikan, maka boleh digunakan untuk tujuan perubatan, kerana dalam sudut wahyu diterima. Tibun Nabawi, Nabi suruh baca doa makan, doa sakit, doa ni kita terima, kita baca, ini perubatan yang diterima. Kan? Ruqyah, orang yang terkena dengan penyakit santau, penyakit jin, hampuk dan sebagainya, itu perubatan Islam. Perubatan Islam. Ataupun juga Tibun Nabawi, Tibul Qurani, tak masalah. Adapun yang di hospital ini, perubatan yang berteraskan kepada sains juga merupakan perubatan Islam, kerana sains ini adalah sebahagian daripada Islam.
logik sebahagian daripada Islam. Pengalaman sebahagian daripada Islam. Jadi yang penting semua logik, sains dan pengalaman tadi tak bercanggah dengan wahyu, dan kalau logik dan juga pengalaman tak bercanggah dengan bukti, dengan sains ini. Kalau sains kata lain, fikiran logik kata lain, yang lebih kuat adalah sains. Sebab sains ni dia nampak dan bukti. Kalau logik ni kan tak dibuktikan, itu perlu untuk dilihat sejauh mana kekuatan logik, dan kita mungkin boleh menolak logik sekiranya tidak dibuktikan dengan sains. Kemudian yang ke-9, kenapakah dengan pencapaian sains dan teknologi yang tinggi manusia kurang perlu kepada Allah Ta'ala? Okay. Jadi apabila manusia kan berada dalam dunia pencapaian sains dan teknologi yang tinggi, dengan kata lain, sains dan teknologi yang tinggi ini telah pun melayan kehendak dan nafsu manusia. Apabila sains dan teknologi ini melayan kehendak dan nafsu manusia, menyebabkan manusia akan menikmati, rasa seronok, rasa suka, dan ini dikhawatiri dan dibimbangi boleh menyebabkan mereka rasa kurang perlu kepada Allah Ta'ala. Bukan mesti kan teknologi yang tinggi tak boleh sebab dia menyebabkan, bukan gitu. Maksudnya ialah dia sekiranya manusia berada dalam perkembangan dan pencapaian sains teknologi yang tinggi dibimbangi, manusia akan kurang rasa perlu kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala ni tidak dilihat. Allah Ta'ala tak nampak. Yang nampak sains, yang nampak kesenangan, yang nampak keselesaan. Jadi untuk nak recover perkara ini, maka manusia perlu untuk mengukuhkan keyakinannya kepada Allah Ta'ala. Manusia perlu untuk memperbanyakkan amal ibadat. Manusia perlu untuk buat supaya akidahnya kukuh, supaya teknologi yang dia peroleh tadi tidak mempengaruhi keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun kita harus faham bahawa nature kepada teknologi ini dia memberi keselesaan. Bila manusia rasa selesa dengan apa yang nampak, manusia mungkin ataupun dibimbangi akan merasa tak nampak dengan jasa yang Allah Ta'ala berikan, jasa mata, jasa hidup, termasuklah jasa teknologi itu sendiri datang daripada Allah Ta'ala. Manusia tak nampak sebab keimanannya yang lemah, dan ketuhanan tidak mendapat tempat di hati mereka kerana mereka lebih menghargai pencapaian sains dan kemajuan teknologi yang mereka rasai, yang mereka nikmati. Jadi yang ke-10, rentetan daripada itu, manusia bertuhankan teknologi, yakni manusia bertuhankan hawa nafsu. Sebab teknologi ini lahir daripada keinginan. Apabila manusia bertuhankan teknologi, bererti manusia bertuhankan hawa nafsu, yang Allah Ta'ala sebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kenapa sains barat menolak perbincangan agama dalam sains? Sebab sains barat ini sains yang berteraskan kepada benda empirikal. Perbincangan agama ni tak dibuktikan, tak nampak, tak dapat nak dibuktikan. Tuhan macam mana? Bila Tuhan tak dapat nak dibuktikan, lalu mereka menganggap bahawa agama ni tak nampak, agama ni tiada, agama ni perlu diketepikan. Dan disitulah berlakunya sekularisme ataupun pemisahan antara agama dan sains dan agama dengan kehidupan. Sebab agama ni tak nampak. Huraikan orientalis dan neo-orientalis. Ini saya rasa saya belum masuk lagi dalam kelas. Tapi ringkasnya, orientalis ini adalah satu keyakinan ataupun satu pendekatan untuk memahami dunia timur yang berteraskan kepada Kristian. Orang Kristian yang menggagaskan orientalis. Kan? Manakala neo-orientalis, kan, orientalis yang dikuasai oleh Amerika, yang berusaha untuk menguasai penduduk dunia sekarang, khususnya selepas daripada 11 September dan sebelum daripada itu, selepas kejatuhan Soviet Union, maka bangkitlah kuasa Amerika. Bila bangkit kuasa Amerika ini kita sedia maklum di belakangnya Yahudi. Di sinilah yang kita lihat berlakunya neo-orientalis, dan apa yang dibawa oleh neo-orientalis ini, dia tidak lagilah yang berteraskan kepada Kristian, tetapi dia membawa satu aliran baru, aliran yang kita namakan, yang dinamakan dengan
liberalism, hak asasi, dinamakan dengan apa, dengan pluralism, semua ni neo orientalis. Dulu orientalis ni bawa agama Kristian, sebab orientalis ni rentetan juga daripada perang salib dan juga kejatuhan negara Islam di Andalus, di Spain. Jadi rentetan daripada itu mereka berusaha untuk nak memahami dunia timur, ambil hasil masul, ambil teknologi, ambil apa, untuk dibawa ke negara mereka ni orientalis. Bila zaman penjajahan mereka meneruskan lagi dengan misi-misi orientalis seperti mana yang kita lihat yang berlaku juga dalam negara kita, yang diperlakukan oleh Barat dan menjadikan negara kita di Malaysia ni terbahagi, ada Cina, Melayu, India. Yang dulu sepatutnya di tanah Melayu, tetapi akhirnya mereka memberikan kemerdekaan dengan syarat duduk sama-sama antara Melayu, Cina dan India. Jadi ini hasil daripada orientalis dululah. Namun apa yang kita dapat lihat dalam neo orientalis ini, pendekatannya berbeza daripada membawa agama kepada membawa cara hidup yang bebas yang dinamakan dengan liberal, pluralism, hak asasi, humanism dan sebagainya. Yang ke-13, apakah wara' dan taqwa boleh dianggap sebagai ekstremis agama? Jadi dalam Islam ini kita beriman ataupun kita berusaha untuk menjadi orang yang wara', orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ekstremis ni ialah satu perkataan yang bersangatan. Kalau orang bersangatan baik, alhamdulillah. Kalau bersangatan jahat, memang na'udzubillah. Jadi bersangatan ini tak sama dengan pelampau. Pelampau ini melakukan perkara yang tak sepatutnya, kan? Ataupun tidak mengikut konteksnya. Wara' taqwa ni tidak boleh dianggap sebagai ekstremis agama. Dan kerana wara' dan taqwa ni perlu mengikuti segala proses dalam agama yang membawa keseimbangan dalam agama. Tapi kalau korang nak tuduh kami ekstremis tu, ikut korang lah. Kerana wara' dan taqwa ni kita menjadi orang yang baik, dan antara orang yang baik ini ialah berusaha untuk nak melaksanakan dirinya sebagai orang Islam, keluarganya sebagai keluarga yang Islam, masyarakatnya masyarakat yang hidup dengan nilai-nilai dan juga syariat agama, negaranya diperintah dengan cara Islam, dan dunia ini yang dia mempunyai satu visi supaya Islam ini disebarkan di seluruh dunia. Ini seorang yang wara' dan taqwa. Bukan wara' dan taqwa ni dia seorang je beriman, dia zikir banyak, takwa dia ni. Wara' ni dia seorang je pakai pakaian elok dan dia tak cara pada orang. Ini bukan wara', ini bukan takwa. Wara' ni orang yang menjaga agama. Takwa adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada Allah Taala ni bermaksud sayang. Kerana takut kepada makhluk kita lari, takut kepada Allah Taala ni kita dekat. Dan bila wara' dan takwa ni menjadi teras dalam kehidupan, maka dia sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bermula daripada menjadi orang Islam yang baik, keluarganya yang baik, yang hidup cara Islam, masyarakatnya, negeri, negaranya. Oleh kerana orang yang wara' dan taqwa ini boleh membawa ancaman kepada mereka, ancaman kepada orang musuh Islam, maka mereka menuduh orang Islam yang wara' taqwa ini sebagai ekstremis. Mereka mahu orang Islam supaya biasa-biasa. Mereka tak mahu orang Islam mempunyai misi terhadap negeri, negara dengan diperintah dengan cara Islam. Mereka tak mahu cara sedemikian. Apa yang mereka mahu? Mereka mahu orang Islam supaya duduk di masjid zikir. Jadilah wara'. Duduklah masjid bertakwa. Bila bekerja bertakwa kepada Allah Ta'ala, tak ganggu orang lain, tak kisah tentang masalah negara, masalah hukum Islam ke tak kacau. Ini takwa lah. Kalau mengganggu politik, nak buat cara hidup Islam, ini mereka mula menganggap orang Islam sebagai ekstremis. Yang mereka mahu orang Islam menjadi orang biasa-biasa, tak wara' sangat, tak jahat sangat, biasa-biasa, boleh terima, dia boleh semayang, dan dia boleh terima cara hidup orang bukan Islam, dia boleh terima negara diperintah dengan cara yang tak betul, dia boleh terima. Ini yang mereka Barat mahu, orang Islam yang biasa-biasa. Wallahu a'lam.